Begitulah keperluan ke atas JPS pada ketika itu. Perjalanan hayatnya telah jauh melewati detik dan waktu. Di antara dulu dan kini, tercatatnya saga atau riwayat JPS. Beginilah kisahnya. Sumbangan nyata JPS terhadap negara dapat dikategorikan dalam 3 bidang utama: pengurusan air untuk pertanian, pengurusan sungai dan lembangannya, pengurusan pesisiran pantai. Sumbangan dan peranan utama JPS dalam sektor pertanian ialah dalam penanaman padi, makanan utama rakyat Malaysia. Hasil tanaman padi dalam tahun-tahun 30-an tidaklah memberangsangkan. Para petani banyak bergantung kepada cuaca untuk mendapatkan bekalan air. Untuk menjadikan penanaman padi sebagai sumber saran hidup, kawalan sumber air diberikan perhatian. Kuncinya terletak kepada kemampuan mengurus air. Gabungan pendekatan saliran terkawal dan pengairan telah berjaya meningkatkan penanaman padi ke seluruh kawasan terdapatnya sawah padi. Kaedah ini juga berjaya mewujudkan kawasan sawah padi yang baru. Pengurusan air yang berkesan membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Pendapatan petani meningkat, lalu menggalakkan lagi penglibatan lebih anggota masyarakat untuk menanam padi. Merdeka! Merdeka! Dalam membangunkan negara yang baru merdeka, pelbagai usaha perlu dilaksanakan. Hasil penanaman perlu ditingkatkan supaya pendapatan rakyat dapat ditingkatkan dan import makanan dapat dikurangkan. Pembangunan prasarana asas dilipat gandakan. Daya usaha ini nyata sekali membuahkan hasil. Pengeluaran padi kian meningkat. Disedari atau tidak, peranan JPS bukan sekadar membina prasarana asas pengairan semata-mata. Malah, jabatan ini juga aktif dalam membangunkan negara. So government was very keen that, as far as possible, they should try and keep these rural people happy where they were. Because, there was a tendency for people to shift from the rural areas into the city, looking for work and so on. But the city economy was not growing fast enough to absorb all these people. If they all came into the city, there would be chaos. This is where the irrigation drainage works helped, because as long as you could raise the income levels in the rural areas, they were quite happy to stay there. Sungguh pun terdapat kemajuan. Malah ternyata wujudnya jurang pendapatan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Dasar ekonomi baru diperkenalkan oleh kerajaan untuk menangani masalah agihan dan ketidakseimbangan pendapatan ini. Kaedah baru diperkenalkan untuk meningkatkan lagi hasil keluaran serta pendapatan kaum petani. Tanaman padi 2 kali setahun. Dengan itu, lahirlah projek pembinaan empangan pedu dan muda di negeri Kedah. Sebuah projek mega yang membawa bersamanya pelbagai makna. Sistem pengurusan air yang lebih canggih, olahan prasarana pengairan yang mantap dan teratur, serta kelahiran konsep lapang padi di negara ini. Before the project, even in Muda area, they depend a lot on direct rainfall. So you may get 1 crop a year. Hopefully, and sometimes may not get all the crop for the year. So the Muda project is, I would say, the key project of the department that time. Previously, the DID would just carry on and build the scheme. Hopefully, the farmer will pick up and carry on. But in the Muda project, it is done in a more integrated manner for the first time, where agriculture input also come in, and the training of farmers also there, so that everything will go in a consistent manner. Tahun-tahun 80-an adalah permulaan era perindustrian negara. Peluang-peluang pekerjaan adalah lempahan nikmat membawa bersamanya penghijrahan luar biasa muda-mudi luar bandar. Lantas, siapa lagi di desa bakal mengurus sawah dan ladang yang ditinggalkan? Mana mungkin sawah ladang ditinggal terbiar? Yang subur tidak wajar terlantar dan diabaikan begitu saja. Padi selayaknya
terus menjadi. Now, industrialization has really project the country forward in leaps and bounds. At the same time, the adverse impact, especially in the rice production areas where labor is intensive. Now there is competing use of labor from the farming sector, especially in the rice growing, into the industries. And this has in a way, through necessity I suppose, that you have this tanah tebiah. You find that those fringe areas of rice cultivation, small paddy areas, are being abandoned. Akhirnya, satu dasar berhubung tanaman padi telah digubal. Penanaman padi ditumpukan kepada 8 buah kawasan padi yang utama yang digelarkan Jelapang Padi Negara. Di samping itu, pelbagai aspek tanaman padi dimodernkan seperti teknik pengurusan air yang berkesan, biji benih yang baik, penggunaan jentera yang intensif serta peningkatan automasi. Sebenarnya, cabaran yang dihadapi sektor pengeluaran padi negara cukup berat. Perkembangan pesat sektor industri dan pertambahan penduduk meningkatkan persaingan untuk sumber air yang terhad dan keluasan kawasan padi yang tidak bertambah. Kawasan-kawasan paya pesisiran pantai juga menerima khidmat bakti JPS. Di sinilah tumbuhnya kelompok pekebun-pekebun kecil yang mengusahakan tanah pertanian. Namun begitu, kawasan tanah paya itu tetap sukar diusahakan kerana masalah air yang bertakung serta pengaruh air masin. Tanah subur yang baru diterokai membuka peluang yang amat luas kepada para petani untuk bercucuk tanam. Ramai yang menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan baru. Namun, menebus guna tanah paya bukanlah satu tugas mudah. Alam semula jadi serta persekitarannya sememangnya cukup mencabar. Nowadays we used to go, right in up to our waist to do survey work. You takes you a whole day to walk into your working site because they come with all kinds of skin rashes and so on. I mean, today the conditions are all different. There's no swamp like that anywhere, But some of the swamps that were converted to paddy fields in those days were really very bad swamps. And the drainage areas as well. We used to go into some of these old mangrove areas and open them up for drainage works to drain them to grow tree crops. Pencapaian jabatan bukanlah semata-mata terletak kepada kejayaannya menebus guna tanah paya. Kejayaan manis yang lebih bermakna adalah pencapaian jabatan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan golongan sasaran. Pada akhir tahun-tahun 70-an, konsep baru dalam pembangunan sektor pertanian dilancarkan. Konsep ini dikenali sebagai Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu atau IADP ataupun Integrated Agricultural Development Projects. Di dalam projek IADP, JPS bukan hanya bertanggungjawab menyediakan prasarana pengairan dan saliran, tetapi turut menyediakan prasarana asas untuk laluan input dan hasil ladang. Matlamat dan tujuan asalnya adalah supaya kawasan-kawasan ini dapat bermaju dengan pesat dan meninggikan taraf hidup pesawah dan juga petani-petani yang bergantung kepada kawasan-kawasan ini untuk mata pencarian mereka. Hari ini, sektor pertanian menyumbang 15% kepada keluaran dalam negara KASAM. Selain menjadi penjana pertumbuhan ekonomi yang kian penting, sektor ini adalah jaminan bekalan makanan berterusan negara. Sungai ibarat saraf nadi kawasan. Ia menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup sesebuah kawasan tadahan. Sungai yang sihat tidak tercemar kualiti airnya, mampu membekalkan air untuk pelbagai tujuan, menjadi sumber ekonomi penting kepada negara. Andai kata kesejahteraan sungai terus terabai, kesannya cukup mencemaskan. Pencemaran dan banjir kilat bakal berleluasa. Pada peringkat awalnya,
Pengurusan sungai lebih tertumpu kepada bidang pertanian saja. Banjir besar yang berlaku pada tahun 1971 telah menyedarkan pihak-pihak berkuasa tentang betapa perlu dan pentingnya sungai diurus dengan lebih sempurna. Jabatan diarah meneliti masalah banjir dan mencari cara-cara untuk mengatasinya. Salah satu pendekatan berterusan ialah dengan meningkatkan keupayaan prasarana asas dalam menangani masalah banjir. Satu rangkaian hidrologi kebangsaan telah diwujudkan bagi pengumpulan data-data hidrologi di mana ilmu hidrologi dimanfaatkan untuk kerja-kerja perancangan dan reka bentuk projek-projek berasaskan sumber air. Ilmu hidrologi dimanfaatkan untuk mereka bentuk sistem dan struktur hidrolik yang terbaik. Di kawasan bandar, sebuah pelan induk saliran diperkenalkan untuk menangani masalah banjir. Kaedah ini ia menggunakan pendekatan penyaluran air larian hujan ke sungai-sungai dengan secepat mungkin, berjalan dengan berkesan buat seketika. Banjir pun telah dapat dikawal. Hasil kerja JPS, berjuta-juta ringgit wang negara dapat diselamatkan setiap tahun. Tragedi-tragedi banjir yang mengorbankan nyawa dapat dielakkan. Pembangunan pesat dalam tahun-tahun 80-an membawa wajah baru kepada masalah banjir. Sistem saliran sedia ada tidak lagi mampu menampung air larian hujan yang kian meningkat puncak kadar alirnya. Setiap kali bumi ditimpa hujan lebat, banjir memuncak seperti kilat. Daripada kami tunggu dan kami nak mengatasi masalah selepas ianya berlaku, kami rasa lebih baik kami menahan air itu ataupun kami mengatasi masalah itu pada puncanya. Dan kami boleh menggunakan cara-cara seperti mengadakan kolam takungan air, mengadakan sistem-sistem untuk meninggikan ataupun meningkatkan supaya air itu boleh dengan lebih cepat menyerap ke dalam tanah. Dan dengan cara-cara ini kami dapatlah mengurangkan air itu yang boleh sampai ke sistem sungai. Dan semua ini kami telah masukkan dalam satu manual yang disebut dan diberi nama sebagai MASMA. JPS turut menyediakan hikmat penting seperti memberi amaran dan ramalan banjir kepada umum melalui teknologi yang mutakhir. JPS secara bersendirian tidak mungkin berhasil memelihara sungai dengan berkesan. Bibit-bibit awal perlu disemai agar ia membudaya dalam masyarakat. Masyarakat perlu mencintai sungai-sungai kita. Kempen Cintai Sungai adalah suatu usaha yang mula dilancarkan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk mencungkil kesedaran seluruh masyarakat tentang pentingnya memelihara sumber alam semula jadi ini. Usaha ini telah membawa satu suasana di mana sungai dilihat sebagai suatu tempat untuk berkhela dan sebagainya. Setiap batang sungai memiliki kawasan tadahannya. Untuk mengurus sungai dengan sempurna, lembangannya perlu diurus dengan sempurna. Pengurusan secara bersepadu merupakan satu cara yang terbaik sekali. JPS dan juga kerajaan perlu untuk mengadakan kempen-kempen untuk meningkatkan kesedaran supaya semua pihak lebih memahami tentang konsep ini dan supaya semua pihak boleh memberi kerjasama untuk kita sama-sama menjayakan satu perancangan yang bersepadu. Pengurusan lembangan sungai secara bersepadu adalah perlu demi memastikan kelestarian sungai sentiasa terpelihara. Hanya pemeliharaan yang tuntas seperti ini bakal menjamin bekalan sumber air dari lembangan sungai. Seperti sungai, pantai juga adalah khazanah kita. Sejarah telah menjadi bukti betapa rupa bentuk muka bumi pada pantai dan kuala sungai menjadi daya tarikan untuk pelbagai aneka aktiviti seperti penempatan penduduk, perdagangan, pelancongan dan maritim. Malangnya, pertumbuhan kawasan pertanian, aktiviti aquakultur
dan penempatan manusia di pesisiran pantai adalah di antara faktor yang menyebabkan musnahnya hutan paya bakau. Hutan paya bakau mustahak untuk mencegah hakisan pantai. Ini menggerakkan kita supaya kita memberi tumpuan melalui suatu kajian menyeluruh tentang aspek ini, supaya dengan tujuan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya hakisan ini dan mencari beberapa pendekatan untuk mengatasinya. Kerja-kerja pemulihan yang dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu berjaya menyelamatkan harta benda dan menjaminkan kesejahteraan hidup penduduk yang terlibat. When you stop the coastal erosion, the people will be able to develop their lands, and also for hinterland which are flooded because of problems of coastal erosion, like a DID bund that has been breached. If we do not repair it urgently, then the coastal community, few thousand acres will be flooded and they are going to lose their crops. Sebenarnya, sebarang perubahan yang melanda alam sekitar akan menjejaskan pesisiran pantai. Dalam hal ini, sumbangan penting JPS ialah tindakan mencegah hakisannya untuk jangka masa panjang. Kesan kerja-kerja kejuruteraan JPS telah membuahkan hasilnya. Kawasan-kawasan yang terjejas diberi nafas dan harapan baru akibat kerja-kerja pencegahan hakisan. Sebagai rumusan, air bisnes utama JPS, di mana teras utama JPS merangkumi pengurusan dan pembangunan sumber air dalam aspek pertanian dan pengeluaran makanan, perlindungan harta benda dan nyawa, persekitaran, dan air sebagai satu sumber. Dekad telah pun berlalu. Pelbagai pengalaman ditimpa. Pahit maung ditelan. Suka duka menjadi asam garam jabatan. Yang indah-indah dan manis sentiasa menjadi kenangan dan renungan setiap lapisan warga jabatan. Namun, hadiah kecemerlangan yang paling istimewa, kesempatan untuk berbakti kepada nusa bangsa tercinta.